Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ikman Najah binti Hamidi dari kelas DP3A akan membentangkan pengenalan. Secara amnya, ilmu usul fiqh merupakan sebahagian daripada ilmu syarak yang terbesar. Ia meletakkan garis panduan yang tepat bagi seorang mujtahid untuk mengistinbatkan sesuatu hukum, memelihara mujtahid daripada tergelincir dan menyimpang daripada kehendak syarak yang sebenar semasa berijtihad, dan membuka kepada penyelesaian hukum bagi setiap permasalahan dalam syariat Islam. Oleh itu, di dalam tajuk yang diberikan kepada kami akan membahaskan tentang salah satu ilmu yang terdapat di dalam usul fiqh, iaitu istihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ali binti Muhammad Azhan dari kelas DP3A memegang kad matrik DPH 20225590. Okey, saya akan membentangkan tentang definisi kias. Dari segi bahasa, adalah ukuran, iktibar, persamaan atau ambil pengajaran dan menyerupai. Manakala dari segi istilah, menzahirkan persamaan sesuatu perkara tidak ada nas tentang hukumnya dengan sesuatu perkara yang ada nas tentang hukumnya kerana kedua-duanya mempunyai persamaan ilah. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang rukun dan syarat kias. Rukun ada 4. Asal, hukum asal, furu' dan ilah. Okey, asal adalah sumber hukum asal yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau ijma' berdasarkan dalil qat'i. Contohnya hukum Arab. Okey, syarat dia masih ada dan berlaku. Jika tiada hukum tersebut dimansuh, maka tidak boleh ada pemindahan hukum. Okey, seterusnya adalah hukum asal. Hukum asal adalah hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran, As-Sunnah atau Ijma'. Contohnya, hukum haram arak. Terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi oleh hukum asal sebelum dia dipindahkan menjadi furu'. Antaranya, hukum asal merupakan hukum syarak yang berbentuk amaliyah yang telah sabit atau ditetapkan oleh nas. Seterusnya adalah furu'. Furu' adalah masalah yang hukumnya tidak dinyatakan dalam Al-Quran, As-Sunnah atau Ijma'. Contohnya, tuak masam dan pil kayat. Syarat-syarat furu', pada furu' terdapat ilah yang ada pada asal. Seterusnya, pada furu' tidak terdapat nas atau ijma' yang menunjukkan sesuatu hukum yang berlawanan dengan kias. Contohnya, orang bermusafir harus meninggalkan puasa. Dan akhir sekali adalah ilah. Ilah adalah sifat yang berupa sebab yang menyebabkan lahir hukum asal yang sama dengan hukum furu' atau hukum baru. Contohnya, sifat mabuk yang ada pada arak adalah sama sifatnya dengan tuak, masam dan dadah. Okey, syarat-syarat ilah adalah suatu keadaan atau sifat zahir iaitu dapat difahami oleh panca indera kerana ia merupakan tanda hukum. Okey, seterusnya adalah autoriti kias. Yang pertama adalah jamhur ulama'. Jamhur ulama' adalah sepakat mengatakan bahawa al-qiyas boleh dijadikan hujah dan sebagai hukum syarak. Yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad SAW pernah menggunakan ijtihad dan qiyas untuk mengeluarkan hukum ketika tiada wahyu mengenai sesuatu perkara. Dan yang ketiga adalah amalan sahabat sepakat berhujah dengan qiyas dan mereka beramal dengannya. Sebagai contoh, para sahabat melantik Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah berdasarkan qiyas terhadap Nabi Muhammad SAW melantik beliau sebagai imam salat. Akal manusia menerima hukum kias memandangkan masalah terus muncul mengikut peredaran zaman sedangkan penurun wahyu sudah tamat. Pada ketika keperluan kepada kias semakin meningkat berbanding zaman penurunan wahyu. Seterusnya, saya akan bahaskan pembahagian kias menurut ilah. Pertama, ilah hendaklah merupakan suatu keadaan atau sifat zahir iaitu dapat difahami oleh panca indera kerana ia merupakan hukum. Oleh itu, sebagai contoh, tidak sah dijadikan saling meredai antara penjual dan pembeli sebagai alat pertukaran milik barangan. Justru gantiannya ialah ijab dan qabul yang boleh dilihat dengan panca indera. Kedua, ilah itu hendaklah suatu sifat atau keadaan yang pasti dan tetap dalam semua keadaan dan manusia. Sebagai contoh, tidak sah dijadikan kesukaran sebagai ilah diharuskan berbuka puasa bagi orang musafir dan sakit. Justru ilah yang jelas ialah musafir dan sakit kerana ianya sifat yang jelas dan tetap. Ketiga, ilah hendaklah suatu sifat dan keadaan yang sesuai dan munasabah dengan hukum iaitu sifat yang mana pensyariatan hukum untuk memberi faedah mencegah bahaya daripada manusia. Contohnya, mabuk dalam pengharaman arak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Hazwani binti Nurlizam daripada kelas DP3A. Saya akan membentangkan berkenaan wanita berhaid diharuskan baca Al-Quran. Yang pertama adalah haram.
Daripada pendapat jumhur fuqaha yang melarang wanita membaca Al-Quran ketika dalam keadaan haid dan sedang berjunub berdasarkan kepada hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berbunyi la taqra al-haidu wala junubu syai'an minal Quran. Maksud tidak dibolehkan wanita dalam haid dan berjunub membaca walaupun sedikit daripada Al-Quran. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Hadis ni dhaif di sisi sebahagian ahli riwayatnya sebab mereka adalah dhaif. Yang kedua adalah harus. Ini mengikut ulama Malikiyah, iaitu riwayatnya sahih, iaitu dibolehkan untuk memegang Al-Quran bagi wanita yang haid dan dibolehkan juga untuk membaca untuk tujuan mengajar dan belajar. Seterusnya adalah hadis berkenaan sisa burung harus dimakan. Hadis ini terletak pada jenis ketiga, iaitu ihtisan dengan kias kafi. Contohnya hukum sucinya bekas minuman yang diminum burung helang berdasarkan kias kafi, iaitu kias yang tersembunyi. Walaupun pada asalnya menurut kias jali, iaitu kias yang jelas, ia dikiaskan dengan sisa binatang buas yang lain seperti harimau, serigala, kerana daging kesemua binatang tersebut haram dimakan. Hal ini demikian kerana sisa burung helang diminum menggunakan paruh, dan paruhnya dihukum suci kerana tidak bercampur dengan air liurnya. So pada sisa burung helang tu kita boleh ambil. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Bakri bin Muhammad Syarif daripada kelas DP 3A. Saya akan sambung pembentangan daripada rakan saya dengan memulakan definisi ihtisan. Apa maksud ihtisan? Ihtisan dari segi bahasa ialah menganggap sesuatu itu baik atau sesuatu yang disukai oleh seseorang serta cenderung ke arahnya sekalipun dipandang buruk oleh orang lain. Maksudnya ihtisan ni benda yang baik walaupun dipandang kurang baik oleh orang lain. Daripada segi istilah pula, ihtisan adalah beralih daripada hukum yang diistibatkan melalui kias jalil kepada hukum yang dikeluarkan melalui kias kafi atau pengecualian satu-satunya masalah jusiyah daripada keadaan yang berbentuk kulil kerana terdapat dalil yang lebih disenangi oleh seseorang mujtahid untuk membuat demikian. Ulama Hanafi, Imam Malik dan sebahagian ulama Hanbali menghujahkan ihtisan dan menggunakan sebagai dalil hujah. Mereka berhujah dengan dalil-dalil yang berikut seperti dalil Al-Quran dan dalil Al-Sunnah. Seterusnya kita pergi kepada kehujahan ihtisan. Sebagai yang kita tahu, ihtisan merupakan salah satu daripada sumber hukum perundangan Islam, tetapi ia tergolong dalam golongan sumber hukum yang tidak disepakati oleh ulama. Maka disebabkan perselisihan ini, ulama telah pecah dua dan memberi pendapat masing-masing. Ulama yang menerima ihtisan berpendapat bahawa ihtisan adalah salah satu cara untuk mencari penyelesaian terbaik bagi kepentingan manusia, manakala untuk yang menolak kehujahan ihtisan, jika ihtisan dibenarkan, ia boleh mendatangkan penggunaan akal fikiran dalam penentuan hukum tanpa sekatan akan berlaku. Jadi ulama ni risau takut ihtisan ni terus menjadi medium untuk kita terus keluarkan hukum tanpa menggunakan nas-nas Al-Quran dan hanya menggunakan akal fikiran. Disebabkan mazhab Hanafi menggunakan ihtisan, maka saya akan menceritakan tentang penggunaan ihtisan dalam mazhab Hanafi. Dalam penggunaan ihtisan dalam mazhab Hanafi terbagi kepada dua, iaitu yang pertama, ihtisan dalilnya kias kafi. Ia bermaksud tadrij kias kafi terhadap kias dalil. Contohnya, wanita haid diharuskan membaca Al-Quran kerana jangka masa yang lama berbanding dalam keadaan berjunub. Yang kedua, sisa makanan dan minuman burung tidak haram kerana burung tidak seperti binatang buas yang lain, iaitu menggunakan lidah semasa makan, kerana burung pemangsa hanya menggunakan paruh untuk makan dan minum. Jenis yang kedua, ihtisan pengecualian dari kaedah umum. Ia juga bermaksud pengecualian jusi daripada asal kulil atau berpindah daripada hukum kulil kepada istinad. Contohnya seperti yang pertama, syarat melakukan akad atau jual beli terhadap barang tiada waktu akad. Berdasarkan al-ihtisan, harus akad jual salam, sewa menyewa, upah mengupah, membuat tempahan atau semua bentuk urusan barangan yang tiada pada waktu akad. Hujahnya kerana manusia memerlukan dan sudah menjadi kebiasaan mereka menjalankan urusan dengan cara tersebut. Yang kedua, ulama menetapkan orang bodoh tidak sah mempelajaan berkaitan harta milik mereka. Namun begitu, al-ihtisan mengharuskan dan mengecualikan tasafu dengan mewakafkan harta untuk diri mereka sewaktu masih hidup. Hujahnya supaya mereka dapat menjaga harta mereka daripada habis dan dibelanjakan dengan sia-sia. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Fazli bin Harun dari PH3A.
Istihsan dari sudut kesandaran pemindahan. Istihsan berasaskan nas, ijma', al-uf, darurah, kias tidak nyata dan maslahah. Nombor 1, al-istihsan berasaskan nas. Hukum yang bertentangan dengan hukum yang dikehendaki oleh dalil atau kaedah umum yang ditetapkan bagi masalah yang seumpamanya. Nombor 2, al-istihsan berasaskan ijma'. Contohnya kita menempah barang tukangan seperti meja, sepatutnya ia tidak harus, tapi diharuskan sebab tidak terdapat seorang pun dari kalangan mujahidin tolak amalan ini. Nombor 3, istilah berasaskan al-uf. Kita tidak harus mewakafkan harta, boleh alih kerana ia menunjukkan tidak berkekalan. Nombor 4, al-ittisan berasaskan darurah. Sebagai contoh, kita bersihkan perigi bernajis, tapi perigi itu tidak akan bersih walaupun dah keluarkan semua air dalam tu sebab dah bercampur dengan najis. So, ambil air dalam perigi itu sebab terpaksa adalah diharuskan, tetapi perlu yakin. Nombor 5, al-ittisan berasaskan kias tidak nyata. Menurut ihtisan dengan kias kafir plus sisa burung menyambar lain bukan najis sebab binatang tu makan dan minum menggunakan paruh, dan paruh adalah sesuatu yang suci kerana tidak bercampur dengan air liu. Tapi walaupun dagingnya haram dimakan, air liu yang keluar dari dagingnya tidak bercampur dengan sisa minuman yang diminum kerana ia minum dengan paruh bukannya lidah. Walau bagaimanapun sisa binatang buas tetap haram. 6. Al-ittisan berasaskan masalah. Contohnya, mengikut Imam Mazhab Hanafi harus akad nikah jual beli. Penjual mensyaratkan pembeli supaya menggadaikan barang tertentu sebagai cagaran. Mengikut dalil umum, jual beli seumpama ini tidak sah, namun telah diharuskan secara ihtisan demi menjaga maslahah pihak penjual. Kesimpulannya ialah apabila dikaji dan diteliti pengertian yang diberikan oleh ulama dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, penggunaan al-ihtisan menurut pendapat mereka bukanlah dengan berdasarkan akal dan nafsu semata-mata. Justru itu penggunaan al-ihtisan ini menurut mereka adalah berdasarkan dalil-dalil syarak juga. Sebenarnya antara mereka tidak ada perselisihan kerana matlamat mereka adalah satu, iaitu membawa kebaikan untuk masyarakat, agama dan membawa kebenaran serta berhati-hati atau teliti dalam mengeluarkan sesuatu hukum.